perhatian terhadap orang asli. Saya ingin beri jaminan kepada orang-orang asli di seluruh negara, insya-Allah di bawah pentadbiran kerajaan Madani dan KKW yang saya juga turut nahodai, saya memberikan keperhatian yang utama kepada orang-orang asli di seluruh negara ini. Antaranya, menerusi belanjawan Madani, kerajaan memperuntukkan 333 juta kepada komuniti orang asli. Peruntukan tersebut mencakupi peruntukan pembangunan dan mengurus bagi pelaksanaan projek pembangunan sosioekonomi, prasarana di perkampungan orang asli dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat orang asli. Minta maaf. JAKWA telah mendapat kelulusan peruntukan pembangunan bagi pelaksanaan projek-projek pembangunan di perkampungan orang asli dan juga melibatkan 1,930 bilangan projek dengan peruntukan berjumlah 153.55 juta. Saya ingin menyebutkan di Dewan Beliau ini, Tan Sri dan Bertua, ya. Tahun lalu mereka menyasarkan pada tahun 2023 seramai 300 anak-anak orang asli masuk ke universiti. Pencapaiannya 353 orang. Ini adalah satu pencapaian yang baik. Saya telah memberitahu dengan Ketua Pengarah JAKWA tahun depan saya mahu 400 anak-anak orang asli masuk ke universiti. Saya yakin mereka akan dapat mencapai lebih daripada 400. Ini komitmen Ketua Pengarah yang baru, seorang wanita besi yang datang daripada masyarakat orang asli. Kekanda beliau adalah timbalan Speaker Dewan Rakyat. Jadi kedua-duanya adalah satu kombinasi yang baik, di mana saya lantik juga beliau tanpa gaji untuk menjadi penasihat kepada JAKWA atau Jabatan Orang Asli. Dan yakinlah, insya-Allah dalam masa 57 saat ini saya akan menghabiskan semua soalan. Dan saya amat berpuas hati kepada ahli-ahli Dewan Negara ini, ya, di mana ada satu saja persoalan, iaitu Senator Tuan Abun Sui Wahid yang bertanya mengenai dengan JPKKP atau JKKK. Ya. Saya ingin sebutkan bahawa 1 hari bulan Januari insya-Allah pelantikan baru di seluruh negara akan dibuat dan saya cuma keistimewaan untuk Sarawak, ya, bukan JPKKP. Hanya Sarawak saja kita kekalkan JKKK. Ini keistimewaan untuk Sarawak ini, insya-Allah. Dan kita akan selesaikan walaupun ada sedikit-sedikit permasalahan dari segi pembahagian dan sebagainya. Namun Tan Sri Dipertua boleh celah sikit. Yang terbaik. Saya sikit boleh. Bagi Yang Hormat. Terima kasih Tan Sri yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sebelum Yang Hormat, tunggu kejap. Yang Hormat, minta maaf sekejap. Ahli-ahli Yang Berhormat, Dewan Yang Mulia ini mengelalukan kehadiran Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Noor bin Hamzah, Yang Dipertua Dewan Negeri Terengganu, Yang Berhormat Haji Khairzan bin Cikmat, Timbalan Yang Dipertua Negeri Terengganu serta delegasi daripada Dewan ini. Moga-moga dengan kunjungan Yang Berhormat Datuk dan delegasi Parlimen Malaysia mengukuhkan hubungan dua hala antara Dewan Undangan Negeri dan Dewan Negara khususnya. Silakan Yang Hormat. terima kasih Tan Sri yang Dipertua. Terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri. Boleh jawapan memang banyak soalan saya dalam perbahasan tempoh hari, mungkin Yang Berhormat Menteri tak sempat baca, tak sempat jawab. Tapi saya minta untuk jawapan bertulislah. Tapi sebelum itu saya nak jawapan secara lisan supaya kita boleh dengar berkenaan dengan skim bantuan galakan pendidikan. Kalau boleh Yang Berhormat Menteri boleh mencadang boleh memberi jawapan sama adakah skim bantuan pelajaran ini boleh ditambah ataupun tidak kepada pelajar-pelajar orang asli ini. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri yang betul, soalan panjang, jawapannya boleh. Saya ada satu, boleh? Ya, silakan. Okay, terima kasih Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Soalan saya berkaitan dengan JPKKP. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri tersebut JPKKP.
Jadi apakah signifikannya penubuhan JPKKP di negeri seperti Terengganu? Terima kasih. Tan Sri Yang Bertua, JPKKP adalah jawatan yang diwujudkan bagi negeri-negeri yang di luar daripada kerajaan perpaduan. Dan ini kita wujudkan kerana bagi negeri-negeri yang diperintah oleh kerajaan perpaduan, kita menggunakan pendekatan melalui SDO dengan izin State Development Officer, manakala untuk negeri-negeri yang Terengganu yang Di-Pertua ada di sini, kita akan gunakan JPP, Jabatan Pembangunan Persekutuan. Ya. Jadi temanya sama, ya. Termanya juga sama, tetapi kita akan lakukan dengan kaedah yang terbaiklah, ya. Dan kita dalam memberikan layanan kepada rakyat keseluruhannya, kita butuh warna, ya. Ingat itu. Saya juga Tan Sri Yang Bertua adalah pengurusi jawatan kuasa bertanian negara. Tapi apabila NADMA memberikan peruntukan pada kerajaan negeri tertentu, peruntukan bila turun ke bawah ni hanya satu warna je dia bagi. Warna yang berlainan tak nak bagi. Saya fikir itu tidak adil. Lakukanlah yang terbaik. Yang penting adalah rakyat keseluruhannya. Ya. Kita punya target, kita punya sasaran adalah rakyat. Rakyat yang sengsara, terutama yang ditimpa banjir dan sebagainya, mereka memerlukan bantuan. Mereka memerlukan layanan yang sama. Jangan bezakan kerana kita mempunyai warna yang berbeza-beza. Tan Sri Yang Bertua dengan tidak berhasrat untuk duduk semula di Dewan Negara ini. Ya. Saya pernah duduk sebagai ahli Dewan Negara selama 3 tahun, 1 penggal. Dan kalau saya berhasrat untuk kembali, saya punya 3 tahun lagi untuk berada di sini. Namun saya tidak berhasrat untuk menjadi ahli Dewan Negara semula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Di-Pertua, masih ada ke ruang satu soalan lagi? Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri dah habis dah. Yang Berhormat. Itulah lambat sangat. Apa pun atas izin Yang Di-Pertua. Sebenarnya terpegun tengok Timbalan Perdana Menteri itu. Itulah atas soal ni. Itu yang sebenarnya soal tu, Datuk Tan Sri. Terima kasih. Tak boleh, Terima kasih Yang Amat Berhormat atas penggulungan tadi, dan sekarang ingin saya menjemput daripada Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Izin Tuan Yang Di-Pertua, bagi pihak Jabatan Perdana Menteri, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua ahli yang berhormat yang telah menyertai perbahasan Belanjawan 2024 ini di peringkat dasar di Dewan Negara dan berbahas mengenai pelbagai isu. Tuan Yang Di-Pertua, saya mohon untuk menjawab beberapa isu yang telah pun dibangkitkan bagi pihak jabatan-jabatan dan agensi-agensi yang berikut, iaitu Parlimen Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Audit Negara, Pusat Pencegahan Kewangan Nasional NFCC, Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia, Mitra, Jabatan Wilayah Persekutuan JWP dan juga Felda. Itu yang betul. Saya mohon merujuk kepada soalan yang telah pun dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Puan Susan Cemerai Anding yang memohon penjelasan untuk beberapa perkara. Pertamanya, apakah perancangan kerajaan dalam memperkesakan lagi badan legislatif, terutamanya Dewan Yang Mulia ini,
apakah status terkini dan perancangan untuk parliamentary reform dengan izin seperti penggubalan The Parliamentary Services Act. Beliau juga telah pun bertanya sama ada kerajaan mempunyai perancangan untuk menambah jumlah senator ataupun ahli di Dewan Negara sebagai usaha untuk memperkasakan parlimen, dan juga apakah perancangan kerajaan untuk menambah bilangan wanita menjadi ahli Dewan Rakyat dan juga ahli Dewan Negara. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, kerajaan perpaduan berkomited dalam menggubal Akta Perkhidmatan Parlimen yang baru. Antara aspek yang dicadangkan oleh penggubalan akta ini ialah autonomi pentadbiran dan kewangan serta pewujudan satu majlis perkhidmatan parlimen bagi merancang dan memantau pengurusan serta pentadbiran parlimen Malaysia di bawah skim perkhidmatan yang baru. Beberapa sesi libat urus telah pun diadakan pada tahun ini bersama dengan Yang di-Pertua Dewan Negara, Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Setiausaha Dewan Negara, Setiausaha Dewan Rakyat, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ataupun SPA, Jabatan Perkhidmatan Awam, JPA, Kementerian Kewangan, Jabatan Peguam Negara serta bahagian hal ehwal undang-undang bagi membincangkan beberapa ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan penetapan dasar serta pewujudan Akta Perkhidmatan Parlimen. Berdasarkan makluman balas yang diterima, khususnya daripada JPA, terdapat keperluan untuk penelitian lanjut berhubung aspek saraan dan pensyen bagi pegawai-pegawai di bawah skim perkhidmatan parlimen. Dalam hal ini, satu mesyuarat yang dipengerusikan oleh Yang Bahagia Tan Sri Datuk Sri Ketua Setiausaha Negara akan diadakan dalam masa yang terdekat dengan pihak JPA, MOF dan juga bahagian hal ehwal undang-undang bagi membincangkan isu-isu yang berbangkit. Berikutan itu, memorandum Jemaah Menteri yang lebih komprehensif akan dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Kerajaan akan sentiasa memberikan penekanan dan perhatian kepada aspek kebajikan semua penjawat awam termasuk yang sedang berkhidmat di Parlimen. Biarpun agenda ini merupakan satu keutamaan kepada kerajaan perpaduan hari ini, namun ianya mestilah mengambil kira keperluan dan kepentingan semua pihak yang terlibat secara menyeluruh. Selain itu, kerajaan turut mengambil maklum dan cadangan ahli yang berhormat untuk menambah jumlah ahli Dewan Negara, khususnya bilangan wanita. Saya merujuk kepada soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Tuan Musodak bin Ahmad yang mencadangkan agar dana dalam akaun satu NGO dapat dilepaskan bagi membantu rakyat Palestin tidak tertangguh dan dapat disampaikan. Untuk makluman ahli yang berhormat, sebarang tindakan pembekuan harta oleh SPRM adalah berdasarkan kepada undang-undang yang sedia ada, yakni Seksyen 44.1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Pengganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, yang memberi kuasa kepada suatu agensi penguatkuasa untuk mengeluarkan perintah pembekuan harta mana-mana orang. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, pada masa ini SPRM masih lagi menjalankan siasatannya dan kesemua akaun yang terlibat tidak boleh diniahbekukan sewenang-wenangnya sehingga semua siasatan diselesaikan. Merujuk kepada soalan Yang Berhormat Senator Dato' Lim Peh Hen, yang mencadangkan beberapa perkara bagi memperkasakan peranan SPR seperti yang berikut. Pertamanya, supaya lantikan petugas SPR melalui kaedah permohonan terbuka kerana terdapat keluhan daripada para guru yang terpaksa menjadi petugas SPR sehingga mengabaikan tanggungjawab utama mereka di kelas kerana perlu menghadiri kursus SPR, dan juga supaya peruntukan bagi pendidikan pengundi disediakan bagi memastikan
pengundi muda lebih cerdik terhadap proses demokrasi negara. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, petugas pilihan raya yang dilantik oleh SPR adalah dari kalangan anggota-anggota yang berkhidmat dalam perkhidmatan awam, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang dicadangkan oleh ketua jabatan dan termasuk juga dari sektor swasta. Pelantikan petugas-petugas pilihan raya ini adalah penting dalam membantu SPR memastikan pengendalian perjalanan suatu pilihan raya berjalan dengan lancar dan juga sempurna. SPR melalui Akademi Pilihan Raya ataupun APR telah melaksanakan program pendidikan pengundi sejak tahun 2017 bertujuan supaya segenap lapisan masyarakat diberi kefahaman terhadap pentingnya demokrasi, aplikasi demokrasi melalui platform pilihan raya, proses pilihan raya yang dijalankan di Malaysia, tanggungjawab sebagai seorang pengundi dan implikasinya terhadap negara serta menjelaskan isu-isu dan cabaran yang sering dibangkitkan semasa pilihan raya diadakan. APR melalui kerjasama pelbagai pihak seperti agensi kerajaan, pertubuhan-pertubuhan, persatuan-persatuan, badan-badan bukan kerajaan telah mempergiat pelaksanaan program pendidikan pengundi khususnya kepada golongan anak muda sama ada di peringkat institusi pengajian tinggi, masyarakat dan komuniti, acara-acara kementerian atau jabatan dan pentauliahan kepada golongan pendidik, mahasiswa untuk memberikan pendidikan dan kefahaman mengenai proses pilihan raya. Seperti yang dinyatakan, konsep pendekatan kepada anak muda adalah berdasarkan kecenderungan anak muda yang berkaitan dengan aplikasi teknologi atau media sosial, pengaruh rakan sebaya dan keterlibatan mereka dalam proses pilihan raya sama ada di peringkat nasional ataupun institusi ataupun komuniti masing-masing. Berhubung dengan cadangan untuk membuka ruang di sekolah dan universiti untuk program-program pendidikan pengundi, APR terbuka serta sangat mengalu-alukan perkara ini kerana dapat menyebar luas lagi kefahaman mengenai proses pilihan raya di Malaysia, khususnya kepada pelajar sekolah. Pada masa ini, APR juga telah mengadakan kerjasama bersama Jabatan Penerangan Malaysia ataupun JAPEN di bawah Klub Malaysia KU dan bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah program kecemerlangan murid. Program pendidikan pengundi melibatkan pelajar universiti juga telah dimulakan dan masih diteruskan sehingga kini di samping jalinan kerjasama strategik melalui memorandum persefahaman antara universiti awam dan SPR. Jurus kepada soalan yang berhormat Senator Tuan Haji Hussein bin Ismail. Beliau memohon agar kerajaan menyemak semula tafsiran 3 batu nautika bagi tujuan bayaran royalti petroleum kepada negeri-negeri. Ini kerana Konvensyen Undang-Undang Laut Antarabangsa 1982 telah menetapkan sempadan laut negara pesisir adalah sehingga 12 batu nautika. Yang berhormat, Kerajaan Persekutuan telah pun disaman oleh badan yang dikenali sebagai The Registered Trustees of Sabah Action Body Advocating Rights ataupun SABAR melalui saman pemula nombor BKI 24 NCVC 157-9 Palang 2023 di Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak. Yang saya difahamkan tarikh perbicaraannya adalah pada 29 bulan 1 tahun depan. Antara isu yang dibangkitkan oleh Sabah dalam kes tersebut adalah isu keesahan dan pemakaian ataupun constitutionality dengan izin Akta Laut Wilayah 2012 iaitu Akta 750 di negeri Sabah. Memandangkan kes tersebut dalam prosiding mahkamah, apa-apa perbincangan mengenai isu ini sudah tentunya merupakan subjudis
Tuan Yang Dipertua. Oleh yang demikian, perkara ini haruslah dibicarakan. Seperti yang saya katakan, pada tarikh bicaranya adalah pada 29 bulan 1 tahun depan. Mohon mencelah sikit Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua. Bolehkah saya mendapatkan pengesahan bahawa Malaysia adalah juga menjadi ahli kepada United Nations Law of Sea Convention yang berlangsung pada tahun 19 sehingga pada hari ini. Terima kasih. Seperti yang saya katakan, Tuan Yang Dipertua, ahli yang berhormat, yang sama ada Malaysia merupakan ahli kepada Convention Undang-Undang Laut Antarabangsa 1982, ianya adalah ahli. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, isu yang dibangkitkan dalam kes di Sabah tersebut adalah berkenaan dengan sama ada Akta Laut Wilayah 2012 tersebut adalah sah atau tidak. Oleh kerana terdapatnya isu berkenaan dengan tafsiran beberapa peruntukan di dalam akta tersebut yang juga mungkin bercanggah dengan konvensyen yang lain. So itu adalah isu-isu yang merupakan live issues dengan izin Tuan Yang Dipertua di dalam proceeding ataupun kes tersebut. Dan untuk makluman yang berhormat, Malaysia telah pun menjadi parti kepada konvensyen tersebut sejak 1996. Saya menjurus kepada soalan Yang Berhormat Senator Dato' Sri Vel Pari, anak lelaki Sami Velu, yang bertanya berkenaan dengan Jabatan Audit Negara bagaimana JAN memastikan projek kerajaan dilaksanakan seperti yang dirancang tanpa sebarang ketirisan. Untuk makluman ahli yang berhormat, bagi memastikan projek kerajaan dilaksanakan seperti yang dirancang tanpa sebarang ketirisan, Jabatan Audit Negara melaksanakan 3 jenis pengauditan, iaitu pertamanya pengauditan penyewa ataupun pengauditan penyata kewangan, kedua pengauditan prestasi, dan ketiga pengauditan pengurusan syarikat kerajaan yang akan dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara ataupun LKAN. Isu LKAN yang melibatkan ketirisan wang awam akan disusuli melalui mesyuarat Jawatan Kuasa Susulan Laporan Ketua Audit Negara ataupun JSLKAN yang diadakan setiap kali selepas pembentangan LKAN di Parlimen. Pelaksanaan mesyuarat ini adalah bertujuan memastikan tindakan susulan diambil oleh kementerian dan jabatan berkaitan bagi menangani isu-isu yang telah dibangkitkan melalui laporan tersebut. Yang Berhormat Senator Tuan Musudak bin Ahmad juga telah pun mencadangkan agar plan tindakan di pelbagai agensi berkaitan diselaraskan dan ingin tahu apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk mengatasi isu skamer dengan lebih spesifik. Untuk makluman Yang Berhormat, salah satu pendekatan yang diambil oleh kerajaan dalam menangani jenayah penipuan atau skam yang semakin membimbangkan adalah dengan menubuhkan Pusat Respon Skam Kebangsaan ataupun dengan izin The National Scam Response Centre NSRC yang telah beroperasi sejak 12 bulan Oktober tahun 2022 yang menggabungkan kerjasama daripada pihak PDRM, Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM, dan Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional ataupun NFCC, dan disokong oleh institusi kewangan dan syarikat telekomunikasi. Secara umumnya, fungsi NSRC adalah untuk mengambil tindakan penguatkuasaan yang menyeluruh bagi memerangi kesalahan penipuan kewangan atas talian termasuk menjejaki dana ataupun
dengan izin fund tracing. Usaha yang dilaksanakan ini berupaya menyekat pengaliran dan pelupusan hasil penipuan termasuk mengesan mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pelakuan kesalahan ini. Menerusi kerjasama ini, beberapa langkah yang diambil oleh jabatan ataupun agensi kerajaan adalah seperti yang berikut. Pertamanya oleh PDRM dalam menyediakan perkhidmatan portal Semak Mule bagi membolehkan masyarakat membuat semakan nombor akaun bank dan nombor telefon yang terlibat dengan siasatan pihak polis. Selain itu, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK turut menyediakan perkhidmatan CCID Info Line iaitu 013-211-222 untuk masyarakat menyalurkan maklumat berkaitan penipuan dan jenayah komersial. JSJK juga telah mewujudkan platform media sosial iaitu di Facebook, Instagram dan TikTok serta JSJK PDRM serta Cybercrime Alert untuk menyampaikan maklumat dan info semasa mengenai skam. Selain daripada itu, PDRM juga telah pun menjalankan usaha sama dengan agensi swasta dari sudut mengenal pasti nombor-nombor telefon yang telah pun disenarai sebagai skema oleh pihak penguatkuasa. Juga telah pun terdapat pelaksanaan kempen-kempen kesederaan masyarakat secara berterusan dan pelbagai. PDRM melalui JSJK turut bekerjasama dengan syarikat filem bagi menyampaikan mesej mengenai jenayah penipuan melalui anti-scam. Dari segi contribution Bank Negara Malaysia, BNM telah melaksanakan beberapa langkah kawalan dan standard di mana ia terpakai kepada semua pelanggan, termasuk terhadap pelanggan yang dikategorikan sebagai risiko tinggi seperti warga emas. Sehingga Jun 2023 ini, semua bank utama telah melaksanakan 5 langkah utama yang telah diumumkan seperti berikut. Pertamanya, mempercepatkan peralihan daripada penghantaran kata laluan sekali saja ataupun one-time password OTP melalui sistem pesanan ringkas SMS kepada kaedah pengesahan yang lebih kukuh bagi transaksi dalam talian yang berkaitan dengan pembukaan akaun, permindahan dana dan pembayaran serta pertukaran maklumat peribadi dan penetapan akaun ataupun account settings. Keduanya, memperketatkan peraturan pengesanan penipuan dan sekat transaksi yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan kewangan. Ketiga, mengenakan tempoh bertenang ataupun cooling off period untuk pendaftaran kali pertama bagi perkhidmatan perbankan dalam talian atau peranti yang selamat ataupun secure device. Keempat, mengehadkan pelanggan kepada hanya satu peranti saja untuk pengesahan transaksi perbankan dalam talian. Dan kelima, menyediakan talian hotline khusus untuk pelanggan melaporkan kes penipuan dalam talian, melibatkan akaun bank mereka dan meningkatkan tahap respons ke atas laporan yang dibuat. Di samping itu, BNM juga turut menguatkuasakan mekanisme kill switch bagi membolehkan pengguna mengambil tindakan segera untuk membekukan akaun mereka sendiri sekiranya terdapat aktiviti yang mencurigakan. Institusi kewangan juga akan terus meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai pengetahuan keselamatan cyber bagi melindungi diri mereka daripada penipuan kewangan melalui pelbagai saluran seperti media penyiaran, TV dan radio, media cetak, media sosial, SMS dan email. Berkenaan dengan SKMM, penglibatan SKMM adalah meliputi aspek bantuan teknikal, berhubung siasatan analisa dan tindakan lanjut oleh agensi-agensi penguatkuasaan, memberikan maklumat bagi membantu mengenal pasti penjenayah, menjalankan analisis forensik digital, melaksanakan tindakan sekatan berdasarkan peruntukan di bawah kesalahan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Mohon mencelah Tan Sri Yang di-Pertua. Ya. Boleh. Ya.
Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Memang saya nak sikit penjelasan daripada Timbalan Menteri mengenai kill switch yang memanglah dilaksanakan oleh kerajaan, dan kebanyakan negara-negara mereka jika ada kesalahan dari segi aktiviti itu, kemungkinan itu ialah memberikan saman saja. Tetapi di negara kita mengambil tindakan kill switch. Adakah tindakan ini dari segi undang-undang itu adalah to be fair to the rakyat, terutamanya kepada pembeli-pembeli tiket kepada konsert itu? Terima kasih. Seperti yang saya katakan tadi, Tuan Betul, mekanisme kill switch ini adalah satu it's a cautious mechanism dengan izin Tuan Betul, bagi tujuan membolehkan pengguna mengambil tindakan segera untuk membekukan akaun mereka sekiranya terdapat apa-apa aktiviti yang mencurigakan. Jadi itu adalah satu perkara yang terbuka kepada pemegang akaun sendiri. In other words, it does not interfere with any other akaun pihak orang yang lain. Jadi dari segi undang-undang, tiada apa-apa masalah sekiranya seorang pemegang akaun sendiri ingin mematikan ataupun mematikan akaun mereka melalui mekanisme kill switch ini. Jadi ini tiada apa kena mengena dengan konsert dan sebagainya seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Ini adalah khususnya untuk melindungi seorang pemegang akaun sendiri. Saya tadi telah pun saya berkenaan dengan NFCC. NFCC telah menerajui penubuhan NSRC yang telah mula beroperasi pada 12 Oktober 2022 yang lepas. Keberkesanan NSRC dapat dilihat di mana daripada Oktober 2022 sehingga 30 Oktober 2023, sebanyak 58,980 panggilan telah diterima oleh NSRC merangkumi laporan kes-kes penipuan dan khidmat nasihat kepada orang ramai. Seperti yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa pembentangan Belanjawan 2024 di Dewan Rakyat, peruntukan kepada NSRC bagi tahun 2024 telah ditingkatkan daripada 10 juta kepada 20 juta. Peningkatan dalam jumlah peruntukan ini mencerminkan pendirian yang teguh kerajaan dalam membantras jenayah skam. Selain itu, bagi memantapkan lagi usaha kerajaan dalam memerangi jenayah ini yang semakin kompleks, NSRC sedang meneliti beberapa peruntukan undang-undang sedia ada yang perlu dipindah termasuk Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001, Kanun Keseksaan dan juga Kanun Tata Cara Jenayah. Berkenaan dengan mitra, Yang Berhormat Senator Dato' Sri Vel Pari, anak lelaki Sami Velu, dan juga Yang Berhormat Senator Dato' Dr. Nelson, anak lelaki Rengganathan, memohon agar kerajaan mempertimbang tambahan peruntukan untuk mitra. Untuk makluman Yang Berhormat, unit mitra ini telah memanfaatkan sepenuhnya peruntukan berjumlah 100 juta bagi tahun 2023. Daripada 100 juta yang telah diperuntukkan tersebut, sebanyak RM83.49 juta telah selesai disalurkan setakat 6 Disember 2023, manakala bakinya dalam tindakan pemprosesan pembayaran. Sehubungan itu, kerajaan mengambil maklum akan cadangan ahli Yang Berhormat dalam hal ini. Saya merujuk kepada
soalan-soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' Hishamuddin bin Yahya dan juga Yang Berhormat Senator Dato' Sri Haja Zuraina Musa berkenaan dengan yang memohon DBKL untuk menyatakan perancangan untuk menyediakan unit rumah sewa untuk menampung permintaan semasa dan berapakah unit rumah PPR baru yang akan dibina. Untuk makluman Yang Berhormat, perancangan untuk membina atau mendirikan perumahan awam atau program perumahan rakyat PPR adalah di bawah tanggungjawab Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan ataupun KPKT. Namun begitu, bagi menangani isu penempatan dan perumahan, DBKL telah memulakan projek perumahan yang dikenali sebagai rumah majlis ataupun council homes berkeluasan minimum 750 kaki persegi seunit di atas tapak-tapak milik DBKL untuk disewakan kepada warga Kuala Lumpur yang berkelayakan pada kadar sewaan yang lebih rendah berbanding kadar pasaran untuk satu tempoh sewaan tertentu. Pada tahun 2022, Council Homes di Sungai Udang Segambut di Kuala Lumpur telah siap dibina. Council Homes ini menawarkan sebanyak 1,251 unit kediaman untuk disewa. Selain itu, terdapat 3 lagi projek Council Homes yang sedang dibina iaitu di Jalan Selimang, Bandar Tun Razak iaitu sebanyak 702 unit, Bandar Baru Sentul sebanyak 168 unit dan juga di Taman Desa Putih sebanyak 1,175 unit. Selain itu, dalam hal ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada pertengahan tahun ini telah turut memperkenalkan konsep kejiranan madani di ibu negara bagi membantu dalam penempatan kumpulan konsep kejiranan madani di ibu negara bagi membantu dalam penempatan kumpulan berpendapatan pertengahan M40, B40 dan rentan miskin di Kuala Lumpur. Ya, teruskan. Mohon mencelah Tan Sri Deputa. Mengenai council home yang diperkatakan tadi, saya ingin bertanya adalah adakah ia untuk disewa kepada warga kota? Kerana kalau kita tahu redevelopment yang kita buat adalah rumah-rumah yang kita sewa, rumah-rumah yang kita beli. Jadi saya nak tahu stok ni. Berapa banyak stok yang kita tinggal, berapa banyak rumah yang kita nak bina untuk ganti stok. Itu persoalan saya. Maknanya kita dah robohkan rumah, berapa rumah yang ganti kita nak bagi balik? Sebab saya tengok jumlahnya tak setara dengan jumlah yang dirobohkan dengan yang nak ganti. Yang you cakap, yang Berhormat Timbalan Menteri tadi cakap, jumlah tu adalah tak sama dengan yang dirobohkan. Kita mau lebih. Sebab kita kena lihat bahawa proses permohonan untuk rumah PPR ni masih lagi backlog 60,000. Tadi adalah figure yang telah pun diberikan, iaitu seperti yang saya katakan tadi, tiga projek council homes di Sungai Udang, iaitu 1,251, 702 unit di Bandar Tun Razak, 168 unit di Bandar Baru Sentul dan Taman Desa Seputih sebanyak 1,175 unit. Seperti yang data yang telah pun ditanya oleh Yang Berhormat, kami akan memberi jawapan secara bertulis. Boleh saya just habiskan, Tuan Yang Ketua? Ada banyak lagi, tapi mungkin saya boleh habiskan satu topik yang terakhir. Berapa minit boleh? Mungkin just 2 minit. Boleh, Mat. Saya akan I'll take satu soalan yang pendek. Saya merujuk kepada soalan Yang Berhormat Senator Puan Rita Sarima anak Patrick Insul yang bertanya apakah hala tuju Perbadanan Kemajuan Tanah seperti Felda akibat daripada keperluan pematuhan kepada
dengan izin the European Union Deforestation Regulation ataupun EUDR. Untuk makluman yang berhormat, peraturan EUDR ini tidak terpakai bagi ladang-ladang lot felda dan peneroka kerana felda tidak lagi meneroka hutan-hutan baru untuk dijadikan ladang sawit sejak 1990. Peraturan EUDR hanya melibatkan tanah-tanah yang dibersihkan mulai 1 Januari 2021. Perkara ini telah dijelaskan oleh Kedutaan Kesatuan Eropah di Malaysia pada 11 Mei 2023. Saya rasa Tuan Yang Bertuah itu saja. Yang lain kami akan memberi secara bertulis. Satu lagi soalan saya yang penting yang ingin ditanya oleh warga kota. Adakah pihak kerajaan atau pihak bandaraya bersedia untuk memperkenal skim subsidi kota? Kerana kita tahu bahawa di BKN ini dah memperkenalkan satu skim subsidi yang baik untuk kaki tangan dia atas inisiatif Datuk Bandar, dan saya memohon agar pihak kerajaan memperluaskan lagi aktiviti seperti ini di rumah-rumah PPR untuk semua rakyat Kuala Lumpur menikmati diskaun-diskaun tertentu. Saya memangnya mempunyai jawapan untuk soalan tersebut, tapi itu akan mengambil masa yang lama. Jadi saya boleh memberi secara bertulis. Yang Muhammad kata tadi boleh jawab secara bertulis. Yes. Bagi. Memang ada jawapan, tapi it will take a long time. Jadi saya akan membuat secara bertulis. Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Terima kasih Yang Muhammad Menteri, dan sekarang saya menjemput Menteri Hal Ehwal Agama. Silakan Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya memulakan ucapan penggulungan perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2024 ataupun Rang Undang-Undang Berbekalan ini dengan memetik seputung ayat Al-Quran daripada Suratul Baqarah ayat yang ke-126. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri, yakni Makkah ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka. Allah berfirman, permohonanmu itu diterima, tetapi sesiapa yang kufur dan ingkar, maka aku akan beri juga ia bersenang-senang menikmati rezeki itu bagi sementara di dunia. Kemudian aku memaksanya dengan menyeritnya ke azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Saksi Yang Dipertua, saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih di atas keprihatinan semua ahli yang berhormat senator yang telah membahaskan isu-isu di bawah hal ehwal agama sepanjang tempoh Rang Undang-Undang Perbekalan 2024 di Dewan Negara pada kali ini. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, seramai 8 ahli yang berhormat senator telah mengambil bahagian dan membahaskan pelbagai isu yang berkaitan dengan hal ehwal agama. Saksi Yang Dipertua, saya mulakan dengan isu berkaitan dengan pembangunan wakaf. Yang berhormat Senator Datin Hajah Rus Suryati binti Alang mohon kerajaan memaklumkan mengenai status pembangunan semula tanah wakaf di Pulau Pinang dan apakah projek yang dirancang di atas tanah-tanah wakaf ini menerusi peruntukan RM500 juta pinjaman mudah seperti yang diumumkan dalam Belanjawan 2024. Kerajaan Persekutuan pada bulan April 2023 telah bersetuju menyediakan pinjaman mudah berjumlah RM200 juta untuk pembangunan semula tanah-tanah wakaf di Pulau Pinang dengan melaksanakan projek-projek perumahan.
Antara projek yang akan dilaksanakan oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dan Wakaf Pulau Pinang yang turut melibatkan beberapa syarikat korporat adalah seperti berikut. Yang pertama, pembinaan pangsapuri mampu milik berjumlah 120 unit di atas lot 2164 yang dahulu dikenali sebagai lot 530 Mukim 4 Permatang Tok Kandu seberang Perai Tengah bersama dengan WPP Joint Development Sdn Berhad dengan anggaran kos berjumlah 37.08 juta ringgit. Projek ini dijangka bermula pada bulan Mei 2024 dan dijadualkan siap insya-Allah pada bulan Mei 2027. Dan yang kedua, pembangunan pangsapuri mampu milik berjumlah 320 unit di atas lot 818 dan 819 Mukim 4 Seberang Jaya, Seberang Perai Tengah bersama dengan WPP Joint Development Sdn Berhad dengan anggaran kos berjumlah 95.68 juta ringgit. Projek ini dijangka bermula insya-Allah pada bulan Jun 2024 dan dijadualkan siap pada bulan Jun 2027. Yang berhormat Senator Datuk Isyamuddin bin Yahya ingin tahu apakah perkembangan terbaharu bagi pembinaan Surau Al-Ittifaqiyah di Presin 8 Putrajaya. Untuk makluman yang berhormat, dana wakaf bagi pembinaan Surau Al-Ittifaqiyah Presin 8 Putrajaya yang dianggarkan sebanyak 4.5 juta ringgit kini masih dalam tindakan kutipan. Pencapaian terkini kutipan wakaf bagi pembinaan surau tersebut sehingga 4 Disember 2023 adalah sebanyak RM473,001 ataupun 10.5% daripada sasaran kutipan. Kelulusan lanjutan tempoh kutipan telah diberikan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan kepada Jawatan Kuasa Surau Ittifaqiyah sehingga 30 Jun 2024. Isu yang kedua, Tan Sri Yang Dipertua. Mohon mencelah Tan Sri Yang Dipertua. Mengenai surau saya ni di Putrajaya. Pada tahun 2018, pihak Mawib telah luluskan 100% ditanggung oleh pihak Mawib. Lepas tu kita buat satu formula baru, surau kena cari 60%, 40% daripada Mawib. Jadi isunya sekarang Yang Berhormat Menteri, 60% yang kita nak cari ni, so rakyat cari ni, ahli karya cari ni adalah jumlah yang amat besar. Kerana kami ni merupakan kaki tangan awam. Untuk mencari 60% tu adalah amat sukar. Itu sebab kalau kita tengok jumlah kutipan ni dah berapa tahun dah, daripada 2018, daripada zaman 22 bulan PH, daripada PN, Perkhidmatan Nasional, dan sampai hari ni masih tak bergerak-gerak lagi. Tapaknya masih kosong lagi. Saya jemputlah Menteri Agama ni bersama dengan kaki tangan Mawib untuk tengok tapak di sini. Supaya dapat melihat apakah masalah rakyat yang tinggal di Presin 8 ni yang melibatkan 1,200 orang. Karya ni dapat kita selami apakah masalah mereka sebenarnya. Saya berharap agar pihak Mawib di bawah Menteri baru ni dapatlah kembalikan balik 100% tu. Dan kita boleh bantu rakyat di situ. Sila Yang Amat. Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih Senator Datuk Isyamuddin. InsyaAllah nanti saya akan turun bersama-sama dengan Yang Berhormat ke tapak tersebut dan saya bawa sekali lah dengan CEO Mabit. InsyaAllah. Isu yang kedua, Tan Sri Yang Dipertua, berkaitan dengan pengurusan haji. Yang Berhormat Senator Datuk Haji Mustafa bin Musa mencadangkan agar kerajaan menstrukturkan semula agihan hibah dan pemberian bantuan subsidi haji kepada pendepozit tabung haji agar kos mengerjakan haji yang lebih adil dan pulangan hibah kepada pendepozit yang belum menunaikan haji lebih tinggi. Selain itu, Yang Berhormat juga memohon penjelasan sejauh mana tabung haji merangka pelan pelaburan rosot nilai dan risiko perniagaan agar pemberian hibah dapat ditingkatkan dan sentimen pendepozit ke atas keupayaan dan kredibiliti pengurusan tabung haji dapat diperbaiki. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih atas cadangan yang telah diberikan oleh Yang Berhormat. Sebagai makluman, Dewan Yang Mulia ini pada tahun 2022, tabung haji telah melaksanakan pemberian bantuan kewangan haji secara bersasar mengikut kategori jemaah haji muassasah
dalam kumpulan B40 dan bukan B40. Bantuan ini dibiayai sepenuhnya oleh Lembaga Tabung Haji melalui pendapatan pelaburannya. Tabung Haji akan meneruskan bantuan kewangan haji bagi membantu jemaah haji muassasah yang menunaikan haji buat pertama kali dan kurang pendapatan untuk mencukupkan perbelanjaan tunai haji mereka. Ini adalah bersesuaian dengan peranan tabung haji mentadbir semua urusan berkaitan pengendalian dan kebajikan jemaah haji Malaysia. Oleh itu, dasar penetapan kadar bayaran haji secara bersasar yang diperkenalkan pada musim haji 2022 Masihi lepas akan diteruskan untuk musim haji pada tahun 2024 yang akan datang. Tabung Haji juga akan meneruskan inisiatif bantuan kewangan haji secara bersasar ini dari tahun ke tahun kepada golongan yang paling memerlukan selaras dengan hasrat kerajaan untuk menstruktur semula subsidi secara bersasar. Bantuan kewangan haji dan agihan keuntungan sebagai pulangan kepada pendepozit mempunyai hubungan yang bertentangan. Agihan keuntungan tertakluk kepada pendapatan pulangan pelaburan serta kedudukan ekonomi semasa. Bagi isu kelestarian dan kemampanan tabung haji pula, perkara ini adalah menjadi keutamaan institusi haji negara dan ia merupakan objektif utama Pelan Transformasi Strategik 2022-2024 iaitu Pelan 3 tahun yang dinamakan Hijrah 24. Pelan ini telah dilancarkan pada bulan April 2022 bertujuan untuk meneruskan usaha pengukuhan tabung haji selaras dengan mandat penubuhannya untuk menguruskan simpanan umat Islam yang mahu menunaikan ibadat haji. Hijrah 24 mengandungi 24 inisiatif yang akan dilaksanakan secara bersama oleh seluruh warga tabung haji sepanjang 3 tahun bermula tahun 2022 sehingga tahun 2024 berdasarkan 5 teras utama iaitu pengurusan haji yang cemerlang, menjana pulangan dan lebihan aset yang berpatutan dan mampan, meningkatkan simpanan yang stabil melalui perkhidmatan yang baik, beramanah dan mesra pelanggan, memupuk dan membangunkan modal insan terbaik best in class dengan izin dan yang akhir sekali menerapkan prinsip maqasid syar'iyyah sebagai objektif utama melalui tadbir urus yang baik. Alhamdulillah, Tan Sri Yang Di-Pertua, hasil usaha keras semua warganya, kedudukan kewangan tabung haji terus kekal kukuh. Bagi 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2020, tabung haji telah mengumumkan kadar agihan keuntungan melebihi kadar simpanan 12 bulan perbankan Islam dan keuntungan tersebut diagihkan setelah dilunaskan zakat bagi pihak pendepozit. Saiz deposit juga telah meningkat kepada hampir 89 bilion ringgit pada 31 Oktober 2023 daripada 74 bilion ringgit pada akhir tahun 2018, mencerminkan keyakinan tinggi masyarakat terhadap institusi haji negara. Selari dengan mandat penubuhannya, tabung haji komited untuk memastikan dana pendepozit kekal selamat dan dilindungi dalam jangka masa yang panjang. Tabung haji akan berusaha untuk menjana pulangan yang stabil dan mampan sejajar dengan selera risiko pelaburannya. Usaha ini perlu dilakukan dengan berhemah kerana persekitaran ekonomi dunia yang semakin mencabar dan tidak menentu. Tabung haji akan meneruskan pendekatan pelaburan yang mampan dengan pengurusan kecairan dan risiko yang efektif berpandukan kepada alokasi aset strategik ataupun SAA yang menjadi paksi pelaburan dalam usaha meminimumkan kesan ketidaktentuan pasaran masa kini. Tan Sri Yang Di-Pertua, isu yang ketiga iaitu berkenaan dengan pemerkasaan undang-undang syariah. Berkaitan isu pemerkasaan undang-undang syariah ini, Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Mujahid bin Yusof mohon agar kerajaan mengharmonikan undang-undang syariah dan undang-undang sivil berdasarkan perlembagaan persekutuan bagi mengelakkan salah faham dan kekeliruan di kalangan rakyat Malaysia. Sebagai makluman ahli yang berhormat,
Kerajaan sentiasa menyokong dan meneruskan usaha untuk mengharmonikan undang-undang syariah dan undang-undang sivil bagi mengelakkan salah faham dan kekeliruan di kalangan rakyat Malaysia berdasarkan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Pada masa ini, telah ditubuhkan satu jawatan kuasa perundangan Islam kebangsaan di bawah Majlis Kebangsaan Ahli Ehwal Islam yang mana objektif utamanya adalah untuk menambah baik, menyelaras dan menggalakkan penyeragaman undang-undang syariah antara negeri-negeri dan pengharmonian antara undang-undang syariah dengan undang-undang sivil bagi memastikan kedua-dua sistem perundangan dapat dimartabatkan dan saling lengkap melengkapi. Manakala Yang Berhormat Senator Datuk Husin bin Awang mohon agar umat Islam dalam negara ini perlu mempertahankan undang-undang Islam dengan mengambil cakna terhadap setiap isu serta perihal berkaitan perundangan syariah, kesan-kesan serta implikasinya terutamanya kepada umat Islam. Dalam konteks ini, kerajaan sentiasa mengambil berat akan isu-isu yang terkait dengan perundangan syariah. Program-program literasi dan penerangan berkenaan undang-undang Islam dan perkhidmatan perundangan syariah sentiasa dilakukan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan agensi-agensi lain sama ada secara fizikal melalui siaran di media elektronik ataupun secara atas talian. Komitmen kerajaan ini boleh dilihat di bawah fokus 5 Pelan Transformasi Hal Ehwal Agama menuju Malaysia Madani ataupun Al-Falah 2023-2027 yang telah dilancarkan oleh Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Di bawah Pelan Al-Falah ini, beberapa program insya-Allah telah disenaraikan untuk dilaksanakan bagi tujuan memartabatkan perundangan dan kehakiman syariah. Manakala Yang Berhormat Senator Tuan Nik Muhammad Abduh Nik Abdul Aziz mencadangkan supaya jawatan kuasa khas yang telah diperakui oleh Majlis Raja-Raja dapat meminimumkan isu-isu berkaitan konflik antara undang-undang syariah dan sivil serta pertindihan kuasa autonomi negeri dan persekutuan. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, berdasarkan mesyuarat pertama jawatan kuasa khas ini pada hari kemarin iaitu 5 Disember 2023 telah dipersetujui bahawa jawatan kuasa khas ini akan meneliti semua isu yang melibatkan konflik bidang kuasa antara Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil, termasuklah isu-isu yang berkaitan dengan pertukaran agama ataupun conversion dengan izin, harta, tuntutan hadanah dan wasiat dan tidak terhad kepada isu bidang kuasa negeri dalam menggubal undang-undang jenayah syariah saja. Ini bagi memastikan penyelesaian yang menyeluruh dan komprehensif dapat dibuat oleh jawatan kuasa khas ini terhadap semua isu yang melibatkan konflik bidang kuasa tersebut. Yang Dipertua, boleh minta sikit. Silakan. Terima kasih Yang Dipertua dan terima kasih Menteri di atas jawapan yang diberikan. Antara yang saya sebut dalam perbahasan semalam bahawa konflik di antara mahkamah sivil dan juga mahkamah di peringkat negeri syariah ataupun undang-undang sivil dan syariah ni, saya tak fikir walaupun kita ucap tahniah atau usaha kerajaan menubuhkan jawatan kuasa khas ini, tapi dia akan mengambil satu jalan yang panjang kerana sifat hukum Islam adalah sempurna dan menyeluruh. Maka akan ada undang-undang sivil yang dilihat bertentangan dengan undang-undang syariah. Maka akan kekal ada tekanan daripada umat Islam untuk memastikan penghakiman terhadap mereka umat Islam ni berlandaskan kepada undang-undang Islam. Saya mahu cadangkan supaya selain daripada jawatan kuasa untuk mengharmonikan tadi, boleh tak ataupun adakah kerajaan ada hasrat untuk melihat kepada undang-undang sivil itu sendiri yang dilihat bertentangan dengan undang-undang sedia ada dalam syariah. Lalu kita cuba pula supaya kerajaan mencadangkan supaya di peringkat sivil ni cuba pindah supaya undang-undang sivil dalam negara kita ni tidak dilihat bertentangan dengan undang-undang syariah.
apabila apa-apa yang telah yang bertentangan itu dipindah, ditambah baik sehingga umat Islam ni rasa selesa sama ada nak pergi ke mahkamah syariah ataupun ke mahkamah sivil, mereka melihat bahawa ia adalah sama, iaitu sudah diharmonikan dua undang-undang yang ada dalam negara kita ini. Terima kasih. Tuan Yang Di-Pertua, Tan Sri, bagi Lauren. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya rasa dari segi perundangan ini, landasan perundangan dan keutamaan priority the highest the supreme law adalah perlembagaan. Jadi kalau kita nak meminda undang-undang sivil untuk sesuai dengan syariah, syariah is personal law. Kita tidak boleh ada percanggahan di mana kita menjanjikan undang-undang syariah sebagai supreme law. Ini adalah bertentangan dengan perlembagaan. Dan Parti PAS pun telah mengatakan kita akan mendukung dan mempertahankan peruntukan-peruntukan perlembagaan. Kita kena ambil asas. Saya rasa jawatan kuasa perlu melibatkan pakar-pakar perundangan selain daripada yang beragama Islam. Kerana dari segi perspektif perundangan perlembagaan, kalau tidak, sekiranya ada wakil-wakil yang memberi pandangan dari segi perspektif Islam, orang yang beragama Islam rasa susah, janggal untuk mengatakan sesuatu yang bertentangan. Ya, Ahmad. Tetapi bukan masa berucap, Ya Ahmad, ini bertanya. Ya, saya cuma nak menjelaskan supaya menteri mengambil maklum dan mengutamakan perlembagaan. Sekian, terima kasih. Sikit Yang Di-Pertua, saya nak harmonikan minta penjelasan saya tadi. Sebab itu saya gunakan perkataan harmoni supaya kita tahu bahawa undang-undang sivil ni kita boleh buat semua. Sebab itu landasan kita adalah akal kita, rujukan kita ada. So dia tidak akan bertentangan dengan hukum syariat. Saya minta ianya diharmonikan. Bukan diubah. Itu yang soalan saya pada Menteri. Dah faham, Ya Ahmad. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, kita dah sampai ke penghujung sesi pagi ni. Jadi kita ada, Yang Berhormat Menteri ada 10 minit lagi. Boleh sambung tengah hari. Tan Sri, kalau Tan Sri itu tidak isa sebab nak membenar bagi peluang kepada menteri-menteri yang lain untuk jawab. Kalau time kita sebenarnya mengikut peraturan jam 1 ni saya tak boleh sambung. Tak ada kuasa. Selepas 5 saya boleh sambung. Yang ini saya tak boleh sambung. Jadi maknanya pukul 1 saya bagi secara bertulis, Tan Sri. Itu maksud saya tu. Apa ni jawapan ni secara bertulis yang yang tu tadi. Yang lebih tu, Tan Sri. Kalau Yang Ahmad nak cara bertulis tu saya boleh setuju. Ya. Okey, Yang Ahmad. Boleh beri jawapan secara bertulis. Tapi saya ingat masih banyak persoalan-persoalan yang belum dijawab juga dalam tu. Termasuk ulasan-ulasan daripada Yang Berhormat berdua orang tadi. Saya akan masuk sekali Tan Sri dalam tulis nanti. Okey. Terima kasih Tan Sri. Baik, Ahmad. Terima kasih. Okey, ahli-ahli berhormat. Sesi Dewan pada pagi ini kita tangguhkan hingga jam 2.30 hari nanti. Terima kasih.